Sifat rasa tak perlu orang ni tak baik. Bila tak perlu orang, apatah lagi tak perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagilah tak baik ya. Yang tak perlu orang pun tak comel dah tuan-puan. Sungguh saya kata. Saya berhajat bukan semata-mata dakwaan. Dakwaan, saya berhajat lah, saya berhajat. Tak, bukan kata mulut. Dia ada tanda. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kamu taat, kamu akur, kamu tunduk pada Allah dan kamu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda kamu ini fakir kepada Allah. Benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sifat takabur dan sifat kaya. Kaya ni lawan kepada fakir. Apa maksud kaya? Tidak berhajat kepada yang lain. Dan memang tu jugalah antara perangai-perangai kekayaan tu. Ya, maknanya apa dia? Rasa tak berhajat. Padahal berhajat sebenarnya rasa je. Buat-buat rasa-rasa gitulah. Ya, rasa tak berhajat. Sebab tu dia tak pandang. Ada orang segelintir. Orang bila kaya, dia tak pandang dah orang-orang bawah ni. Sebab dia rasa dia tak perlu. Betul tak tuan-puan? Dia rasa tak. Cuba rasa perlu. Dia akan jaga. Dia rasa dia tak perlu. Apa perlunya dengan gelandangan? Tak perlu. Urusan dia tak ada. Dia rasa dia tak perlu. Akhirat besok baru tahu perlu. Apa dia? Kenapa kamu tak cari orang miskin dulu untuk kamu sedekah? Sekarang harta kamu dihisap begitu banyak sekali. Lelah menunggu hisap yang terlalu banyak. Padahal tak boleh guna juga. Sebab bila kamu mati, kamu masih meninggalkan 1 bilion. Kamu tak boleh guna kan? Masa kamu hidup, kamu tak urus harta kamu dengan baik. Untuk jadikan harta itu menunggu kamu dekat akhirat. Akhirat nanti akan menyesal. Kenapalah masa hidup kat dunia aku tak cari gelandangan. Aku tak cari orang miskin. Tapi masa kaya, tak rasa pun ada urusan dengan mereka. Sebab apa? Rasa tak ada keperluan. Aku memang tak ada keperluan. Aku dah cukup semua. Makan minum aku memang tak ada urusan dengan mereka tu. Itu orang kaya. Bukan semua, segelintir. Lalu kata dalam kitab sebut, sifat rasa tak perlu orang ni tak baik. Bila tak perlu orang, apatah lagi tak perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagilah tak baik ya. Yang tak perlu orang pun tak comel dah tuan-puan. Sungguh saya kata. Kalau kita rasa kita terlalu independen sampai rasa tak perlu orang, lama kelamaan dia akan membawa sifat kita memang tak pandai menghargai kehadiran orang lain dalam hidup kita. Setuju tuan-puan? Iya. Tapi cuba tuan-puan ada rasa macam terima kasih kepada setiap orang yang ada keliling kita. Tengok orang bersihkan longkang daripada di BKL ke apa ke, kan ambil sampah. Kita rasa, ya Allah terima kasih. Rasalah kalau 2 minggu dia tak mari ambil sampah, apa jadi depan rumah kita? Alhamdulillah ada yang nak buat kerja tu. Kalau semua macam kita ni kan, tak ada yang buat kerja tu kan. Ya? Sedangkan kehidupan ni saling lengkap melengkapi. Jadi apa dia? Terima kasih. Ada orang takdirnya jadi pengutip sampah, memenuhi keperluan orang lain. Tetapi Allah nak suruh kita tengok. Allah nak uji orang kaya. Allah nak uji orang senang. Harta dia ada kat kamu. Takdir dia jadi macam ni. Harta dia kat mana? Kat kamu. Kamu kena keluarkan dalam bentuk zakat. Kamu kena keluarkan dalam bentuk sedekah. Kamu kena infak. Ada hak dia dalam harta kamu. Kita nampak, kita akan pandai menghargai. Sebab tu tuan-puan, benda ni bukan kecil. Ada seorang hamba Allah, murtad tuan-puan. Dia asalnya memang bukan Islam. Kemudian Islam. Kemudian murtad. Dan pada ketika hari yang dia nak baptiskan anak-anak dia pula, tapi anak sulung dia tu, masa tu baru darjah berapa, mungkin darjah 5, darjah 6, dapat macam melengah-lengahkan mak dia daripada bawa dia dan adik dia naik bas ke satu negeri yang lain untuk dibaptiskan. Jadi lepas tu Jabatan Agama pun ambil perhatianlah kes dia ni. Ustazah baik dengan dia setelah dia kembali Islam lah. Ya, dia sempat murtad, anak-anak dia tak dapat nak murtadkan lah. Ya, okey. So memang Ustazah bercakap dengan dia macam orang kata apa, insya-Allah 50% lah daripada cerita peralihan agama dia tu, dia cerita kat Ustazah. Dia kata apa? Kenapa saya tertarik dengan agama yang lagi satu? Sebab saya melihat jiran saya. Saya ada jiran yang beragama lain, ya, maknanya bukan Islam.
Tapi bila orang pengutip-pengutip sampah ni datang, saya tengok sendiri. Jiran saya dah siapkan bekas makanan. Dengan mengambil kira berapa orang yang datang kutip sampah tu. Driver lori, orang yang duduk belakang tu. Dan saya tengok, saya dengar perbualan apa semua. Kamu semua berapa orang? 4 orang. Ataupun 5 orang. Oh, saya siapkan tadi untuk 3 orang. Tak apa, tunggu sekejap. Saya siapkan. Dia sentiasa siapkan makan tengah hari untuk mereka. Subhanallah. Kita tak pernah terfikir, tuan-puan. Dilihat oleh seorang anak yang membesar yang nak cari agama apa yang aku patut anuti ni. Ya, dia ni seorang yang sedang membesar nak cari. Sebab dia tak nak main ikut-ikut je agama nenek moyang apa semua. Lalu dia melihat seolah-olah ini petanda agama yang benar. Kenapa? Dia tengok perangai orang tu, akhlak orang tu. Menyantuni. Sedangkan bila dia berurusan dengan ni lain pula perangai dia. Orang yang agama lain. Jadi jangan pandang kecil soal menghargai orang lain. Ya, sebab apa? Cerita tu tadi yang masa saya dengar tu saya memang kata, ya Allah, subhanallah. Sampai sekecil itu pada pandangan kita, berterima kasih dengan orang yang bekerja ambil sampah kita, tiba-tiba menjadi jalan macam-macam pada orang lain, sama ada dia nak jadi baik ke apa, nak buat pilihan, dia tengok benda tu. Dia kata saya memang masa saya membesar, saya kagum dengan makcik tu. Makcik tu baik. Sebab apa? Orang ambil sampah tu dia boleh santuni dengan menyediakan makanan untuk mereka. Elok-elok bagi. Bukan bagi yang tak habis. Kuih pisang bagi tadi tak habis. Nasi lemak bagi tadi tak habis. Bagi orang tu. Bagi orang sampah tu sekarang. Kenapa bagi yang tak habis? Beli elok-elok bagi. Betul tak? Tu perangai kita. Tak habis-habis bagi orang. Jadi tuan-puan sekalian, ya. Bila kita rasa macam kita ni independen sangat, nanti perangai kita macam mana? Kita tak hormat orang, tak hargai orang. Padahal cuba ingat sikit lah, kita makan nasi lemak pagi tadi pun, kalau tak ada nelayan, tak ada ikan bilis tu. Jadi kat nasi lemak kita nasi saja. Ikan bilis tu penyedap dia. Tak ada tukang kebun, tak ada peladang, tak ada bawang. Tak ada peladang, tak ada lada, tak ada rasa nanti. Tidak ada rasa hidup yang kita nikmati ni bila tak ada orang susah tu. Bila tak ada nelayan, bila tak ada peladang, tak ada petani. Tapi kita selalu lupa. Kita rasa kita sangat independen. Apa yang independennya? Kalau independen, rasa nak makan nasi lemak, pergi dulu laut. Ya, pergi. Tu baru independen. Kenapa tak datang kuliah kak? Pergi laut. Hari ni rasa nak makan nasi lemak. Tu baru independen. Ini habis segala kerja kita orang tolong, kita kata kita independen. Itu kalau bahasanya, sorry lah kan. Ya, tak ada independen. Kita saling memerlukan. Kalau dengan manusia pun tak boleh hargai, yang nampak depan mata ni, itu satu cabaran juga untuk mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk merasa sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita memang tidak berdiri sendiri. Sifat berdiri sendiri sifat Allah, qiyamuhu binafsih, bukan kita. Ya, kita tengok contoh. Dapat buat amal soleh, bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tak mudahkan, memang susah nak buat amal, memang susah. Ustazah dengar satu orang tuan guru tu sebut, dan benda tu lekatlah kat kepala ustazah. Tuan guru tu tua dah, Allah SWT, siapa tak nama beliau, orang negeri Perak. Tua dah tuan guru tu, ya. Dia melintah dekat ustazah punya media sosial tu kan. Dan ustazah memang ambil lah ayat dia tu. Dia kata macam ni, kalau kamu mula rasa susah nak buat ibadah yang Allah cintai, amalan yang Allah cintai, kan banyak kan amalan yang Allah cintai, sedekah Allah cintai, sedekah yang macam mana pula yang Allah cintai, tiba-tiba kita susah nak buat. Kita kalau sedekah mesti nak huru-hara cakap kat orang. Contohnya, amalan-amalan yang Allah cintai, puasa, bangun tahajud, banyak-banyak baca Quran, hormat pada mak ayah, taat pada suami, bagi nafkah pada anak isteri. Amalan-amalan yang Allah cinta ini tiba-tiba jadi susah, bebanan kepada kita. Rasa terbeban je. Nak jaga mak rasa terbeban. Ya, nak buat jaga kebajikan mak ayah yang dah tua rasa terbeban. Nak balik kampung rasa terbeban. Nak bangun tahajud rasa terbeban. Nak puasa sunat terbeban. Kata Tok Guru tadi, kalau itu sudah jadi bebanan dan kesusahan kepada kamu, sedangkan itu adalah amalan yang Allah cintai, ketahuilah
bahawa yang menghalangnya adalah dosa-dosa yang kamu lakukan. Dosa kita. Tak payah salahkan orang lain. Ya? Tak payah salahkan persekitaran, air condition ke apa benda, tak payah. Macam mana nak bangun tahajud ustazah? Aircon ni terlalu sejuk, sedap. Ya, tak ada sebab itu tuan-puan. Ada orang masih sengaja cari aircon supaya senang beribadah. Yang kita aircon pula salah. Jadi mana satu betul? Kata Tok Guru tadi, yang menghalang, yang menyekat langkah kamu untuk melakukan amal yang Allah cintai itu, tidak lain dan tidak bukan adalah dosa-dosa kamu sendiri. Adalah tu. Dosa yang kita sedar, dosa kita tak sedar, dosa kita sengaja, dosa tak sengaja, dosa dengan orang, dosa dengan Allah. Ya, bila dengar tu tuan-puan, ya Allah, rasa insaf sangat. Ya, rasa macam tengok balik, ya Allah, betul lah ya Allah, ada benda susah nak buat. Ada benda rasa terbeban nak buat. Ada benda, ya Allah, pualah. Cuba niat azam, tak jadi juga nak buat. Rupa-rupanya ada dosa yang menghalang. Ya, yang kita kena, ya Allah, muhasabah diri, solat sunat taubat, banyak-banyak istighfar, ya Allah, berat lagi ni. Ya, nak buat amalan ni, ada lagi ni, ya Allah, tak settle lagi ni. Taubat lagi, istighfar lagi, cover dengan kebaikan-kebaikan pula, lipat kali gandakan. Sebab apa? Tak berpada dengan dosa yang banyak tadi tu kan. Kena timbus balik dosa-dosa tu dengan amal soleh. InsyaAllah nanti Allah akan mudahkan.